Anwar masih Perdana Menteri pilihan DAP. Khianat rakyat, Mahathir bidas Tommy Thomas. Syahidan akan siasat dakwaan Zahid. Bekas AG hina perundangan negara. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pilihan utama DAP sebagai calon Perdana Menteri dari Pakatan Harapan untuk berdepan pilihan raya umum ke-15 dalam masa terdekat. Perkara itu ditegaskan oleh Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng, ketika program bual bicara secara maya Bidan Profesor Negara bertajuk Masa Depan Malaysia, Ke Mana Kita? Anjuran Majlis Profesor Negara MPN. Menurut Guan Eng, sekiranya ada cadangan untuk menukar calon Perdana Menteri dari Pakatan Harapan, perkara itu mestilah dilakukan menerusi perbincangan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Buat masa ini, masih lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri kerana ini berpandukan keputusan yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Sekiranya ada apa-apa perubahan calon Perdana Menteri, ia mesti melalui keputusan Pakatan Harapan, katanya. Mengulas cadangan berlantik Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sebagai Perdana Menteri pula, Ahli Parlimen Bagan itu menegaskan ia merupakan sebahagian pilihan yang ada. Katanya DAP melihat pilihan-pilihan yang sedia ada, iaitu Anwar dan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri ketika usaha mengambil alih pentadbiran daripada Perikatan Nasional. Kita DAP melihat pilihan-pilihan sedia ada, iaitu selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pilihan lain ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi terdapat pilihan lain iaitu Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal. Itulah pilihan yang ada ketika itu. Tetapi Pakatan Harapan kita sokong Datuk Seri Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Namun ini tidak menolak kewibawaan Datuk Seri Shafie Apdal sebagai seorang pemimpin berstatus pemimpin negara. Jangan kita tolak hanya kerana dia datang dari Sabah. Itulah konsep integrasi nasional. Jangan kita tolak seseorang pemimpin hanya kerana beliau dari Sabah dan Sarawak, katanya lagi. Tahun lepas, Guan Eng telah mencadangkan nama Shafie sebagai calon Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan Plus dalam usaha mereka untuk mengambil alih kerajaan daripada Perikatan Nasional. Namun cadangan itu ditolak oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan yang bertegas mahukan Anwar kekal sebagai calon Perdana Menteri gabungan tersebut. Dr. Mahathir Mohamad menyangkal tuduhan Tommy Thomas bahawa tindakan beliau meletakkan jawatan Perdana Menteri tahun lalu berupa pengkhianatan besar-besaran terhadap rakyat. Beliau menegaskan keputusannya itu semata-mata berasaskan hakikat Pakatan Harapan tidak lagi mempunyai sokongan majoriti di Parlimen susulan tindakan PPBM dan pemimpin PKR Azmin Ali serta penyokongnya keluar gabungan itu. Thomas yang dilantik Mahathir sebagai Peguam Negara ketika itu mengupas peletakan jawatan itu dalam memoarnya My Story, Justice in the Wilderness. Jarang berlaku dalam sejarah negara. Kita jutaan pengundi dikecewakan oleh tindakan seseorang, kata Thomas dalam buku kontroversi itu. Menjawab tuduhan itu, Mahathir menjelaskan beliau tiada pilihan selain berundur susulan blok PPBM pimpinan Muhyiddin Yassin dan kumpulan Azmin Ali meninggalkan Pakatan Harapan. Jadi sama ada saya berundur atau tidak, saya tidak boleh jadi Perdana Menteri Pakatan Harapan kerana Pakatan Harapan sudah tumbang, katanya dalam temu bual FMT. Semalam, pemimpin DAP Lim Kit Siang mendakwa Mahathir betul-betul tersilap apabila meletak jawatan walaupun kata beliau, pemimpin itu masih mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen. Tindakan Mahathir itu menurut Kit Siang menyebabkan Pakatan Harapan mencalonkan Anwar Ibrahim untuk mengisi jawatan itu setelah Mahathir enggan berbuat demikian atas tiket Pakatan Harapan, katanya. Dalam wawancara dengan portal FMT, Mahathir sekali lagi menegaskan beliau melepaskan jawatan pengerusi PPBM selepas parti itu menolak nasihatnya untuk terus bersama Pakatan Harapan. Beliau menganggap penolakan itu seperti usul undi tidak percaya terhadapnya. Saya seorang tak boleh berkeras menjadi Perdana Menteri. Saya perlu disokong parti. Tapi saya tiada parti. Bukanlah saya memang mahu melakukannya, letak jawatan. Tapi saya tiada pilihan. Selepas PPBM dan 11 wakil rakyat PKR meninggalkan kerajaan Pakatan Harapan, pentadbiran Mahathir tumbang. Namun, beliau dilantik sebagai Perdana Menteri interim selepas meletak jawatan pada 24 Februari. Keesokannya, sebilangan pemimpin PPBM dan kumpulan Azmin serta beberapa parti lain menghadap Yang di-Pertuan Agong. Tidak sampai seminggu kemudian, Agong memilih Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan mengetuai kerajaan yang merangkumi PPBM, UMNO, Barisan Nasional, PAS, Gabungan Parti Sarawak dan beberapa parti lain.
Pengerusi Majlis Penyokong Kerajaan Perikatan Nasional, Syahidan Kasim, akan mendapatkan maklumat berhubung dakwaan Ahli Parlimen Bagan Datuk Ahmad Zaid Hamidi yang kawasan parlimennya hanya mendapat peruntukan RM100,000 tahun ini. Beliau berjanji akan ke unit penyelarasan Jabatan Perdana Menteri ICU untuk mendapatkan kemas kini berhubung perkara itu dan mengambil tindakan sewajarnya. Saya juga tidak tahu apa yang berlaku antara Zahid dan beberapa ahli parlimen UMNO lain. Jadi, tidak wajar untuk saya ulas lebih lanjut berhubung isu ini. Tetapi apa yang disebut itu, saya akan dapatkan maklumat dan tindakan sewajarnya, katanya kepada portal FMT. Ditanya sama ada kawasan parlimennya di Arau turut mendapat peruntukan sama seperti Zahid, Syahidan berkata, beliau belum melihat jumlah peruntukan diperolehi kawasannya. Saya tidak tengok lagi sebab ia diberikan ikut kawasan, katanya. Sebelum ini Zahid mendakwa kawasan parlimennya hanya mendapat RM100,000 setahun untuk 2021, berbeza dengan ahli parlimen dalam Kerajaan Perikatan Nasional yang mendapat RM3.7 juta setahun. Zahid mendakwa nasib Ahmad Maslan, Pontian, Najib Razak Pekan, Nazri Aziz, Padang Rengas dan Ahmad Jazlan Yaakob, Machang juga sama dengannya. Alhamdulillah, dapat RM100,000. Cukuplah untuk bahagian Bagan Datuk. Bahagian paling mundur di Perak, kata Zahid dalam nada sinis. Buku memoir yang ditulis bekas Pegawai Negara Tommy Thomas jelas merupakan penghinaan terhadap institusi perundangan di negara ini, kata penggantinya Idris Harun. Kandungan buku ini telah memberikan impak yang negatif, khususnya daripada kaca mata orang luar, dan ia secara langsung telah memberikan kesan kepada moral dan semangat pegawai undang-undang. Selain itu, pada hemat saya, ia merupakan satu penghinaan yang ketara kepada institusi perundangan kita yang amat kita hormati dan sanjungi, tulisnya dalam satu surat yang dihantar kepada pegawai undang-undang dalam Jabatan Pegawai Negara. Idris berkata, selama bertugas selama hampir 35 tahun dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan sebelum dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan dan akhirnya sebagai Pegawai Negara, dia tiada keraguan mengenai kemampuan pegawai undang-undang dalam menjalankan tugas mereka. Malah saya amat berbangga sejak buku tersebut dikeluarkan, pegawai jabatan ini telah memperoleh keputusan kes berprofil tinggi yang memihak kepada kerajaan. Ini jelas menunjukkan kebolehan dan keupayaan pegawai undang-undang dalam mengendalikan kes-kes mahkamah adalah standing dengan, malah lebih baik daripada peguam swasta, katanya, yang meminta mereka meneruskan prestasi cemerlang. Idrus berkata, dia tidak terpengaruh dengan isi kandungan buku itu yang menurutnya jelas menunjukkan pemikiran yang dangkal daripada pengalaman yang singkat oleh orang yang tidak memahami tentang institusi perkhidmatan awam, terutama Jabatan Pegawai Negara dan fungsi Pegawai Negara itu sendiri. Ketika dihubungi, Idrus mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa surat itu sahih dan telah dikeluarkan kepada rakan-rakannya. Thomas baru-baru ini mengeluarkan buku yang diterbitkan oleh penerbit Gerak Budaya. Antara lain, Thomas menulis bahawa peguam dari Jabatan Pegawai Negara tidak mempunyai komitmen, semangat dan dorongan untuk berjaya yang dimiliki peguam swasta. Peguam sektor awam mempunyai sikap perkhidmatan awam. Mereka adalah penjawat awam, memperoleh pendapatan bulanan tetap dan menunggu pencen setelah bersara. Tidak ada insentif untuk membezakan diri mereka, katanya. Sebelum ini, bekas Peguam Cara 3 Muhammad Hanafiah Zakaria membuat laporan polis terhadap Thomas berhubung kenyataan yang dibuat terhadapnya dalam buku itu. Thomas mendakwa dia kurang percaya kepada Hanafiah yang menurutnya lebih selesa dengan tugas pentadbiran, manakala Hanafiah pula mendakwa Thomas memfitnahnya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.